Hai dan selamat sejahtera kepada semua penonton. Video pada kali ini merupakan video laporan Sistem Pengurusan Kes Kerja Sosial subjek SKP W1113 Pengantar Kerja Sosial yang diajar oleh Dr. Noremi. Saya Grace Muja anak Bartolomeu merupakan pelajar tahun 1 SKP W1113 Pengantar Kerja Sosial dengan nombor matrik A217340 akan membincangkan tentang sistem pengurusan kes kerja sosial. Baiklah, sekarang saya akan memberitahu kalian apa itu sistem pengurusan kes kerja sosial. Jadi, yang pertama sekali, sistem pengurusan kes kerja sosial merujuk kepada prosedur untuk merancang, mencari dan memantau perkhidmatan yang diberikan oleh pekerja atau pelbagai agensi sosial bagi klien. Kebiasaannya, sebuah agensi akan mengambil tanggungjawab utama dengan menugaskan pengurusan kes bagi menyelaras perkhidmatan, membimbing dan kadang-kadang mengawal sumber untuk klien. Baiklah, setelah kita sedia maklum apa itu maksud sistem pengurusan kes kerja sosial, saya akan memberitahu kalian siapakah kumpulan sasar yang telah saya pilih bagi laporan ini. Kumpulan sasar yang telah saya pilih adalah mangsa pemerdagangan manusia. Jadi, kalian tahu apakah itu mangsa pemerdagangan manusia? Jadi, berdasarkan Seksyen 2 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, pemerdagangan manusia merujuk kepada segala perbuatan yang melibatkan pemerolehan atau pengekalan tenaga kerja atau perkhidmatan seseorang melalui paksaan dan termasuklah perbuatan merekrut, mengangkut, memindahkan, melindungi, menyediakan atau menerima seseorang. Selain itu juga, ia bermaksud perdagangan dan perniagaan yang melibatkan pergerakan atau migrasi manusia secara haram, termasuk aktiviti buruh secara tidak sah dan secara paksa. Istilah ini sering digunakan dalam konteks lebih sempit oleh kumpulan advokasi untuk merujuk kepada perekrutan, pengangkutan, perlindungan atau pengambilan manusia bagi tujuan perhambaan, pelacuran dan buruh paksa. Baiklah, berdasarkan video yang telah ditayangkan sebentar tadi, dapat dikenal pasti bahawa wanita tersebut merupakan mangsa pemerdagangan manusia yang berdepan dengan pelbagai isu permasalahan serius. Isu permasalahan yang pertama adalah trauma dan yang kedua adalah penderaan secara fizikal. Baiklah, seterusnya kita akan berpindah ke latar belakang klien bagi kes pemerdagangan manusia. Nama diberi adalah Ong, berasal dari Kelang, Selangor dan berbangsa Cina. Ong berumur 33 tahun pada ketika itu dan juga serba sedikit kronologi klien sebelum menjadi mangsa sindiket pemerdagangan manusia. Majikannya yang dipercayai seorang rakyat Cina mainland menawarkan pekerjaan di China dengan penawaran gaji yang tinggi atas alasan syarikat itu berpindah ke China atas masalah kewangan. Namun, sebelum Ong berlepas ke China, syarikat Ong mengatakan bahawa beliau perlu melakukan transit di Cambodia terlebih dahulu. Pada awal video tadi, saya telah menerangkan apa itu maksud sistem pengurusan kes kerja sosial. Jadi, kali ini pula saya akan membincangkan 5 tahap sistem pengurusan kes kerja sosial dan diikuti dengan huraian lanjut kelima-lima tahap sistem tersebut mengenai kes klien iaitu pemerdagangan manusia. Tahap yang pertama adalah proses penerimaan atau saringan. Jadi, proses kerja yang pertama iaitu dokumentasi dan semakan kes. Jadi, pegawai perlu menyemak dokumentasi kes yang dirujuk ke institusi. Selepas itu, jika dokumentasi tersebut lengkap, maka kes akan diterima. Namun, jika dokumentasi tersebut tidak lengkap, perlulah dirujuk kepada pegawai perkhidmatan luar atau agensi perujuk. Tahap yang kedua pula proses penentuan situasi.
proses kerja yang pertama iaitu kenal pasti isu dan masalah. Pelaksanaan proses penentuan situasi meliputi mendapatkan maklumat melalui kaedah temubual bagi penerokaan isu atau masalah kes klien. Klien akan dibawa menjalani pemeriksaan fizikal dan kesihatan serta menyemak dokumen klien yang dibekalkan oleh agensi perujuk seperti laporan perubatan. Bagi tahap kedua, kita pergi ke proses kerja yang seterusnya iaitu kenal pasti keperluan utama klien. Jadi pekerja sosial perlulah mengenal pasti dan menyenaraikan keperluan klien yang merangkumi keperluan fizikal yang pertama iaitu memberikan keperluan fizikal terutama dari segi kesihatan dan kecergasan mangsa melalui fizikal terapi atau fisioterapi bagi memulihkan pergerakan serta fungsi fizikal klien yang telah diseksa dengan alat renjatan elektrik semasa dalam tahanan di Cambodia. Dan yang kedua adalah keperluan emosi dan psikologi. Mangsa memerlukan sokongan mental akibat daripada trauma yang dihadapi selama dalam tahanan haruslah diberikan keperluan emosi dan psikologi dengan memberikan kaunseling trauma dan sokongan psikologi berterusan dari klinik psikologi kesihatan dan sebagai seorang pekerja sosial seharusnya menjadi pendengar yang aktif dan memahami perasaan klien. Yang ketiga adalah keperluan sosio-ekonomi. Klien kehilangan pekerjaan menyebabkan pendapatan klien juga turut terjejas. Jadi, pekerja sosial haruslah membantu klien dengan menawarkan bantuan kewangan sementara dan allowance sara hidup serta mencarikan mangsa peluang pekerjaan melalui program pelindungan mangsa pemerdagangan orang dengan kerjasama NGO dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Seterusnya adalah proses kerja yang ketiga iaitu mengenal pasti sumber-sumber klien. Jadi sumber dalaman iaitu satu sahaja iaitu pengetahuan berdasarkan maklumat klien yang pernah bekerja sebagai administrator di syarikat logistik Kelang. Pekerja sosial mendapati bahawa klien mempunyai pengetahuan dan minat dalam kerja bidang logistik atau perdagangan. Pekerja sosial boleh menghubungkan klien dengan syarikat-syarikat logistik yang dipercayai bagi membantu klien membangunkan semula kerjaya beliau agar dapat menjana pendapatan. Dan yang seterusnya adalah sumber luaran. Sumber luaran iaitu sokongan keluarga. Kasih sayang keluarga Ong yang tidak terhingga telah menyebabkan ahli keluarga beliau hampir membayar wang tebusan sebanyak RM120,000 Malaysia. Keluarganya juga terlibat aktif dalam berhubung dengan NGO iaitu Malaysia Humanitarian Organisation MHO bagi membantu membebaskan Ong daripada sindiket. Ini menunjukkan keluarga klien prihatin dan memberi sokongan yang sangat kuat terhadap klien. Proses kerja yang keempat iaitu kenal pasti isu, masalah atau keperluan sebenar klien. Jadi yang pertama adalah isu yang ingin diselesaikan oleh klien iaitu trauma dan penderaan fizikal. Dan yang kedua adalah halangan dan cabaran untuk menyelesaikan isu atau masalah yang dihadapi. Yang pertama iaitu trauma. Cabaran yang dihadapi adalah gangguan emosi yang mendalam akibat peristiwa yang mengancam nyawa klien sehingga klien berasa diambang hidup dan mati sepanjang klien berada dalam tahanan di Cambodia. Meskipun peristiwa tersebut telah berlalu dan klien telah pun dibebaskan, tetapi trauma tersebut pasti masih terletak di minda klien. Dan yang kedua iaitu penderaan fizikal. Klien telah diserang dan dipukul menggunakan iron chair dan baton elektrik ketika berada dalam tahanan di Cambodia dan kesan tersebut mungkin sukar untuk pulih. Kita sambung lagi untuk yang ketiga iaitu keperluan klien. Jadi berdasarkan isu tadi, klien memerlukan keperluan fizikal seperti fisioterapi dan yang kedua keperluan emosi dan psikologi seperti sesi kaunseling dan yang ketiga keperluan sosioekonomi melalui program pelindungan mangsa pemerdagangan orang dengan kerjasama NGO dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan yang terakhir
penentuan isu, masalah dan keperluan kes iaitu trauma dan penderaan fizikal. Tahap yang seterusnya iaitu tahap yang ketiga iaitu perancangan dan intervensi. Jadi kita mulakan dengan proses kerja yang pertama iaitu maklumat pengurusan penyelesaian kes. Jadi berdasarkan isu yang pertama iaitu trauma, ini bagi memastikan klien untuk memproses trauma dan mengurangkan tekanan emosi beliau agar klien dapat membina semula keyakinan diri dan memulihkan kesejahteraan mental dan emosi klien. Manakala bagi isu yang kedua iaitu penderaan fizikal pula, klien telah menghadap pelbagai serangan fizikal seperti serangan ion chair dan baton elektrik setiap hari. Jadi, melalui keperluan fizikal seperti fisioterapi, ia sebersedikit mampu memulihkan kefungsian tubuh badan klien. Proses kerja yang kedua iaitu tentukan peranan klien dan pekerja kes pihak luar termasuk perkhidmatan luar. Yang pertama, klien haruslah mempunyai inisiatif untuk memulihkan diri sendiri dalam proses intervensi ini bagi membangunkan semula diri klien. Yang kedua, pekerja sosial juga memainkan peranan yang penting dengan berperanan sebagai broker atau orang tengah dengan menghubungkan klien yang memerlukan bantuan seperti klien dengan JKM dan NGO seperti MHO. Pekerja sosial juga berperanan sebagai enabler atau pemangkin perubahan dengan membantu klien untuk menyatakan keperluan atau masalah, menjelaskan dan mengenapasi masalah dan mengaplikasikan strategi serta membangunkan potensi klien agar mereka berupaya mengendalikan masalah dengan lebih berkesan. Proses kerja yang ketiga iaitu bentuk pelan tindakan kes. Yang pertama iaitu rancangan intervensi iaitu rawatan fisioterapi dan menilai fungsi fizikal klien secara berkala. Pihak bertanggungjawab yang terlibat termasuklah pihak hospital dan klinik, terutamanya jurupulih perubatan fisioterapi. Jadi indikator yang dapat diperoleh adalah kecerdasan fizikal klien dapat pulih sepatutnya dan berfungsi dengan baik selepas proses intervensi. Rancangan intervensi yang kedua iaitu sesi kaunseling dan psikologi bersama klien. Pihak bertanggungjawab yang terlibat termasuklah pakar, sekretari, ahli psikologi serta kaunselor. Jadi indikator yang dapat diperoleh adalah membantu klien menguruskan emosi dan mental klien untuk membantu mengurus kesejahteraan emosi dan mental serta sekaligus dapat membantu klien membina keyakinan diri semula. Rancangan intervensi yang terakhir iaitu menawarkan bantuan kewangan sementara dan elang sara hidup serta mencarikan mangsa peluang pekerjaan. Pihak penanggungjawab yang terlibat termasuklah JKM dan NGO. Jadi indikator yang dapat diperoleh adalah membantu klien memperoleh pekerjaan yang stabil dan membantu klien menjana pendapatan. Proses kerja yang keempat iaitu tentukan strategi tindakan atau intervensi. Jadi yang pertama iaitu rawatan fisioterapi dan peringkat intervensi ini adalah pada peringkat mikro yang melibatkan ahli fisioterapi dengan klien. Intervensi yang kedua iaitu sesi kaunseling dan psikologi bersama klien dan peringkat intervensi ini adalah pada peringkat mikro iaitu kaunseling antara ahli psikologi dengan klien. Yang ketiga adalah menawarkan bantuan kewangan sementara dan elang sara hidup serta mencarikan mangsa peluang pekerjaan. Dan peringkat ini adalah peringkat mikro iaitu antara klien dan JKM serta NGO. Proses kerja yang terakhir bagi tahap 3 iaitu laksanakan strategi tindakan atau intervensi. Yang pertama adalah menyediakan rawatan fisioterapi dan senaman pilihan klien. Yang kedua, mengadakan sesi kaunseling klien secara berkala. Dan yang ketiga, mengadakan kerjasama JKM dengan NGO bagi membantu klien mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan tawaran bantuan kewangan untuk membantu klien dari segi kewangan. Bagi tahap yang keempat pula adalah pemantauan dan penilaian. Jadi proses kerja yang pertama adalah kenal pasti skop pemantauan. Yang pertama, tingkah laku klien. Yang kedua, kesihatan klien. Dan yang ketiga, tahap sosioekonomi klien. Bagi proses kerja yang kedua adalah kenal pasti kaedah pemantauan.
Jadi yang pertama, bagi pemantauan kesihatan klien, pekerja sosial boleh memerhatikan keadaan klien semasa sesi fisioterapi dan ahli fisioterapi boleh menyediakan laporan berkala tentang perkembangan fizikal klien. Dan yang kedua adalah tingkah laku klien. Jadi pekerja sosial boleh bertanya klien secara berkala tentang perkembangan emosi, perasaan dan tingkah laku klien. Dan yang ketiga adalah tahap sosioekonomi. Pekerja sosial boleh memantau pencapaian kemahiran klien dalam kerjaya klien. Proses kerja yang ketiga iaitu laksanakan pemantauan kemajuan. Yang pertama, menerima laporan fisioterapi tentang perkembangan pemulihan fizikal klien dari pihak jurupulih fisioterapi. Yang kedua, menilai keadaan klien setiap kali sesi kaunseling berakhir dengan menanyakan keadaan klien. Yang ketiga, pemantauan bantuan kewangan dan sara diri klien secara berkala. Proses kerja yang keempat pula menyediakan laporan kemajuan. Yang pertama, laporan tahap keadaan fizikal klien selepas sesi fisioterapi. Yang kedua, laporan kecerdasan mental dan emosi klien selepas sesi kaunseling. Yang ketiga, laporan rekod dan laporan tindak lanjut tahap sosioekonomi klien dari segi kewangan. Proses kerja yang kelima adalah menilai kemajuan kes atau pencapaian maklumat, kebesaran dan halangan. Klien menjalani pemeriksaan kesihatan secara berkala dan mampu melakukan aktiviti harian secara berdikari, namun pemantauan masih perlu dilakukan terhadap klien. Yang kedua, emosi dan keyakinan diri klien menunjukkan kestabilan dan klien mula menunjukkan perasaan dan ekspresi yang baik. Yang ketiga, klien menerima bantuan kewangan sementara melalui NGO dan JKM dan telah memulai merancang kerjaya klien bagi menjana pendapatan. Dan proses kerja yang keenam iaitu pekerja sosial menjalankan semak semula proses perancangan dan intervensi bersama klien serta badan kerajaan dan bukan kerajaan. Proses kerja yang keenam iaitu menilai penamatan dari aspek kefungsian. Yang pertama, tahap kefungsian. Fizikal klien berada dalam keadaan baik kerana klien tidak lagi bergantung kepada rawatan fisioterapi secara kerap dan hanya memerlukan pemantauan susulan sahaja. Yang kedua, tahap kefungsian psikologi klien juga berada dalam keadaan stabil dan hanya memerlukan sokongan dan kaunseling insentif jika diperlukan. Yang ketiga, tahap kefungsian keperluan kewangan klien berada dalam keadaan yang stabil juga kerana klien telah pun mempunyai kerjaya yang baharu dan tidak bergantung 100% terhadap bantuan kewangan kerajaan. Sekarang kita berada di tahap yang terakhir iaitu tahap kelima, penamatan. Jadi proses kerja yang pertama iaitu makluman kesediaan penamatan. Jadi pekerja sosial haruslah menjalankan penilaian terakhir bagi memastikan klien telah mencapai tahap kefungsian yang memuaskan merangkumi keperluan fizikal, keperluan psikologi dan keperluan kewangan. Sekarang kita berada. Seterusnya adalah proses kerja yang kedua iaitu peneguhan rancangan masa depan kes. Jadi proses kerja ini bertujuan bagi memastikan kesinambungan kesejahteraan klien selepas berlakunya penamatan kes dengan membekalkan klien maklumat mengenai akses rawatan susulan, memberi maklumat perkhidmatan kaunseling sekiranya memerlukan sokongan emosi dan yang terakhir memaklumkan klien tentang bantuan kewangan atau elam sara yang boleh diakses klien sekiranya menghadapi masalah kewangan. Akhirnya, proses kerja yang ketiga iaitu proses terakhir bagi tahap 5. Sediakan dokumentasi penamatan. Pekerja sosial menyediakan maklumat asas kes klien dengan menyatakan latar belakang dan kronologi kes klien. Selepas itu, merekod intervensi dan rancangan yang telah dilaksanakan serta merekod penilaian akhir aspek kefungsian klien. Akhir sekali, dokumentasi penamatan juga turut memerlukan pengesahan dan kelulusan laporan oleh pekerja sosial. Jadi sekarang ini kita telah pun di penghujung video. Jadi kesimpulan yang kita dapat adalah sistem pengurusan kes kerja sosial membantu pekerja sosial menangani isu klien secara sistematik, beretika dan berfokuskan pemulihan. Jadi melalui pendekatan ini, mangsa pemerdagangan manusia dan kumpulan sasar yang lain juga turut diberi perlindungan, sokongan dan peluang untuk membina semula kehidupan mereka secara bermaruah.